Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju Johor. Pada hari ini kita dapat sekali lagi bertemu dalam satu lagi sesi refleksi bersama-sama dengan peserta yang mencatat sejarah sebenarnya di Malaysia ini, iaitu yang pertama menyempurnakan ARPRM menuju sistem online ataupun sistem prolog ARPRM. Jadi untuk itu kita minta beliau untuk memperkenalkan diri dan sedikit latar belakang. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Adiran Teddy Rashidi. Saya merupakan mahasiswa daripada Universiti Islam Antarabangsa, Gombak, dan mengambil jurusan Sains Politik. Dan sekarang sedang belajar dalam tahun kedua, sem kedua. Okey. Kira tahniah di atas sempurna secara keseluruhannya pada peringkat gangsa untuk anugerah remaja Perdana Rakan Muda, yang lebih membanggakan kerana ia dilaksanakan menerusi sistem prolog ataupun sistem dalam talian ARPRM. Jadi kalau Atira boleh ceritakan secara briefing sekedar lalu apa yang Atira buat untuk empat komponen tersebut sebelum kita pergi mendalam nanti. Untuk komponen pertama iaitu komponen kemahiran, saya cuba untuk buat komponen dalam segi kemahiran menulis, dan untuk komponen rekreasi fizikal saya buat badminton. Untuk khidmat masyarakat saya pilih kemanusiaan, dan juga untuk penjelajahan lasak saya terlibat dalam camp pasukan gerakan ARM PGA dekat sini. Cik Asrul, ada pertanyaan untuk elemen khidmat masyarakat? Khidmat masyarakat saja ke atau Tak kisahlah. Kita nak review satu persatu empat komponen itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali tahniah saya ucapkan kepada Atira, dan tahniah juga dan kredit diberikan kepada Cik Amizam, mentor, dan juga Cik Azizi daripada Badan Operasi Buku Sedap Pemanis. Cuma Atira, kalau saya nak suruh you conclude dari segi sistem manual dan prolog, it's not fair lah, sebab awak tak go through sistem yang manual. Cuma dalam sistem, saya rasa bila you dah complete komponen ni, you dah master lah daripada A to Z, and how it goes lah dari segi sistem ni. Cuma mungkin you boleh bagi sedikit ringkasan berkenaan dengan sistem ni, how you go through all the system, atau ada apa-apa masalah yang sebenarnya you rasa benda tu perlu saya di pihak KBS take note and tackle issue. Boleh? Apa yang you rasa isu sebenarnya dalam sistem ni? Okay, untuk sistem yang baru ni, actually masa mula-mula tu saya risau juga, sebab actually sistem ni dibuat dalam bentuk buku log, and saya ada tanya kawan-kawan saya yang dah buat sampai emas daripada sistem ni pada A sampai Z. Tiba-tiba saya dapat tahu like permulaan dia saya kena buat dalam sistem log, dan bagi saya sistem log ni is a very good system sebab dia sangat fleksibel in terms of kita nak key in program kita, apa yang kita buat in terms of grouping. Tapi kalau dari segi challenges lah yang saya dapat, salah satunya ada limitation dalam saya key in something, dan limitation dalam saya key in gambar yang saya buat. Limitation dari segi report, nak express by right, kena tambah lagi lah dari segi laporan tu lebih detail lah maksudnya. Mungkin pada you benda ni terlalu straightforward macam tu. Actually dia ada pros and cons juga, but in terms of penjelajahan lasak, I think it's something yang saya nak betul-betul nak bagi tahu, like daripada day one sampai the last day. Like day one saya nak tunjuk gambar tu, tapi tak boleh sebab only one gambar that yang dibagi untuk Kita nak tunjukkan gambar kita buat ikatan pun. Kalau contohnya kalau dalam buku ni, kalau buku manual dulu kita boleh lah minta budak tulis berapa banyak dia nak lukis macam mana telefon kan. Limitation tu. Atira, saya lebih suka kepada komponen khidmat masyarakat. Kalau Atira boleh cerita kan dalam komponen khidmat masyarakat, apa yang Atira buat? Dalam khidmat masyarakat ni, macam saya kata tadi, saya mahasiswa UIA, dan dalam UIA saya ada dua kelab yang betul-betul saya aktif. Yang salah satunya adalah sukarelawan polis siswa, iaitu polis suksis, polis simpanan universiti. Dia ada satu kelab yang bernama VIPC, Voluntary IIUM siswa-siswi. Dalam voluntary siswa-siswi ni, kami macam ni terdedah dalam pelbagai bentuk
kemahiran, bukan saja dalam bentuk kepolisian tapi dalam membuat program, dalam kita dengar talk, pengurusan program. Jadi benda tu somehow membuatkan saya terdedah dengan a lot of volunteerism. Dan juga yang kedua, saya aktif dalam satu klub bernama Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. It's a very well known club, and JPMS ni adalah satu klub di mana kita nak protect the welfare of student, especially Malaysian student. Jadi dalam saya ialah seorang setiausaha agung PMS dekat UIA, dan dia juga mendedahkan saya dalam banyak aktiviti kesukarelawan. Sebab tu dalam khidmat masyarakat saya ada a bit of kelebihan lah dekat situ, sebab saya terdedah dengan banyak program. Satu perkara yang menarik untuk Atira, bagaimana dia laksanakan program khidmat masyarakat ni. Cik Azizi, nak untuk komponen lain? Okay, Atira, selamat kenalan. Ini kali pertama kami berjumpa dengan Atira. Menggunakan sistem prolog ni kita dapat mentoring kepada peserta kita dalam keadaan maya, secara maya. Jadi jarak dan geografi tidak lagi menjadi halangan. But anyway, Tania, saya rasa tadi dalam komponen khidmat masyarakat awak ada cerita bagaimana sukses itu boleh dapat memberikan awak kelebihan dalam menyelesaikan komponen. Dan saya rasa perkara yang sama juga berlaku untuk komponen penjelajah lasak kan. So penjelajah lasak, boleh cerita sikit tak? Sedikit tentang penjelajah lasak. Penjelajah lasak yang saya buat untuk komponen gangsa ni, untuk sistem gangsa ni adalah perkhemahan PGA, iaitu nama panjang dia adalah Pasukan Gerakan Am, yang dulunya dipanggil sebagai Polisi 10. Kalau semua tahu, Pasukan Gerakan Am ni diambil oleh memang pegawai polis sendiri, Polisi 10, di Kamp Batalion 4 Semenyi, di mana kami duduk di sana selama 6 hari dan 5 malam. Di sepanjang camp tersebut, kita orang buat a lot of activity, especially dari segi nak in terms of physical lah. Dia nak train kita punya physical setiap kali tu. Macam mana dia orang buat PGA masa untuk polis, dia buat untuk kami juga, tapi dalam bentuk a little bit of simplify kat situ, mudahkan kat situ. Kita orang belajar macam mana nak survive dalam lautan, macam mana kita orang nak memasak dalam lautan, buluh-buluh. Itu perkara-perkara asas dan asas. Penting kalau dalam survival, kalau dalam jelajah latak. Dia hanya bekalkan macam ayam mentah, okey, bawa lah sepanjang korang berada kat atas tu. Macam mana korang nak masak, tak dibekalkan dengan lighter, tak ada 100+, cuma air masak, air segar. Macam mana Atira hidupkan api? Hidupkan api, kita orang guna batu and also sebut-sebut daripada buluh. Untuk dia gambar neolitik lah. Neolitik tapi dibagi kemudahan dah sikit. Saya nak tanya, betul ke berjadi ke kalau macam tu? Actually kalau betul-betul survivor, in terms of survivor tu, pada kami memang tak boleh jadi. Jadi dekat situ itulah jurulatih bantulah sikit in terms of apa ni, daripada pisaukan dia orang bagi sikit sebut untuk jadikan api tu. Dan salah satu challenges yang masa kami berada kat situ nak hidupkan api tu actually hujan. Jadi memang betul perlukan sokongan dia orang, kalau tak memang tak makan lah sehari tu. Itu antara satu pengalaman lah dalam penjelajah ni. Ada lagi? Komponen lain ke? Komponen lain untuk kemahiran. Kemahiran saya tengok dekat sini ni, untuk kemahiran you buat melukis lah Sebenarnya you memang ada basic melukis ke, atau you betul-betul start from zero untuk kemahiran melukis, ataupun you memang art punya orang ke, atau macam mana? Then why you choose komponen aktiviti melukis itself? Melukis tu actually salah satu hobi daripada kecil, and dapat apa ni, macam orang kata memudahkan sikit bila atuk actually memang pandai melukis, and memang ada orang kata seni 1% tu dekat situ lah, dekat genetik tu. And daripada sekolah menengah memang ada ambil art, daripada form 4 memang PSB PSB sampai SPM memang suka. Dapat A lah kan?
Betul, dapat A. Memang suka kelas tu, and sampai situ tu saya ambil dia sebagai kemahiran, tapi somehow bila dah masuk degree ni memang tak dapat nak teruskan art tu. Pursue minat tu kan? Betul. Sebab sekarang kita dah ada dalam course masing-masing, jadi dia sekadar hobi lah sekarang, tapi still aktif dalam just scratch macam tu. Okay, untuk melukis ni apa achievement yang you pernah capai? Ada you pasal pertandingan Ataupun ada projek-projek khas yang awak buat ke? yang awak dapat pertandingan ke? Ada apa-apa achievement ke? Masa sekolah menengah ada, like I get the highest mark in class untuk kelas seni. So yang untuk yang pada peringkat bangsa ni, Pada peringkat bangsa, mostly just hobby, like daily routine. So kalau saya buat program bawah rakan muda ke program belia, nanti awak kena masuk lah pertandingan melukis ke kalau saya buat. InsyaAllah. Pastikan menang pula. Mesti menang sebab awak ni komponen ni. so elemen sukan aktif main badminton. Yup. Main kat mana tu selalunya? Memang dekat mahalah kita orang ada court dan tersedia untuk setiap mahalah. Oh, lupa you hari ni. Ya, mahalah. Masalah Salahuddin nama kita. Kita orang main kat sana. Main dengan beberapa kawan-kawan lah. Single ke double? So kita main double sebab nak main ramai-ramai situ. So nak dapatkan macam masa tu memang everyone main double, tak dapat main single. Sebab just one court je kat situ. Any competition? Any competition Kalau macam Izzuan dia memang power lah. Dia kejap masuk sana, kejap masuk sini, 2 tahun berturut-turut dapat best player. Pernah lah. Kalau awak badminton? Badminton, actually saya masuk tapi masuk volleyball. Tapi masa mula Oh, sebab tu masa tu mula-mula awak cakap nak cakap saya nak pilih volleyball ke nak pilih badminton. In terms of macam pertandingan, actually volleyball. Tapi sebab tak boleh tukar, badminton pun still aktif juga. But still kita main just untuk rekreasi petang. So, Cik Azizi dan Cik Asrul, kalau ada keywords last question. Okay. Ini bukan daripada saya lah, saya nak kata awak. So selepas menyempurnakan untuk 45 komponen dan dekat negeri telah selesai perikanan saya. So boleh awak research sedikit tentang perjalanan awak dalam RPRM dan perikanan saya sejauh ini, dan apa plan untuk peringkat yang seterusnya ni? Untuk peringkat langsung ni actually banyak challenges juga in terms of masa, sebab saya pun still aktif dalam program, aktif dalam belajar, and kadang-kadang final work, paperwork tu pun tak sempat nak kejar. Tiba-tiba bila ingatkan, kita ada sistem ERP yang belum settle ni. Actually dalam masa macam ada lagi satu assignment ni, macam macam additional assignment pula. Actually somehow in the middle tu saya lupa a lot pasal ERP ni. Tiba-tiba Izzat WhatsApp saya, Tira macam mana ERP? Lupa lah pasal ni. Start pada tu saya boleh key in. Sebab itulah orang kata fleksibel dalam log ni, bila kita boleh ke belakang balik. Tapi to be clear, kita nak keluarkan balik semua pun dalam time frame yang dibenarkan. Time frame yang sama, yang dibenarkan. Bermula daripada kita approve pendaftaran. Jadi lepas Izzat ingatkan tu, saya betul-betul terus ingatlah ERP ni, okey kena key in ERP. Patutlah pada satu ketika tu awak beberapa kali juga tanya pada saya, Encik Zam, saya busy atau terlupa, masih lagi boleh key in ke? Ya. Sebab okey, boleh lagi, tak ada masalah. saya boleh ingat kan macam bila kita terlepas, like the date kita tak boleh kejar dah, like kita kena move on. Tapi bila saya buka, boleh lagi. So macam the flexible is there lah. And rasa macam actually have fun key in benda ni. Sebab saya bila key in benda ni, saya nak tengok jam saya. Bila saya tengok jam saya tu, saya nak masuk program. That's why it's big benefit to me. Macam ada motivasi kan? Motivasi untuk ni bar dia dah segini. Nak fullkan bar ni. Bila saya tengok imak masyarakat, tak cukup ni. Okay, masuk program. Kawan ajak, Atira nak jadi tak FC, facilitator, jom. Jom. So somehow benda ni jadi laju. And bila jadi laju tu, it somehow giving me happy. Sebab macam, dah laju lah benda ni. And kita punya time pun memang betul-betul guna dengan benda yang baik. That's why saya sangat happy with Okay, terus? Okey, Tira, sebenarnya bila cakap tadi ni pun agak banyak benda-benda yang you nak kena buat, dan sebenarnya
sorry lah, you umur 22 kan. Saya boleh katakan you better late than never sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya what do you expect? You sekarang dah umur 22 and you start from the tahap gangster. Sebenarnya dengan ARP ni apa you punya mission utama dan sebab apa you nak join ARP? So sebab benda ni sebenarnya saya perlukan supaya budak-budak dekat luar yang sana tu, walaupun dia orang jangan umur 19-20 tu, sebenarnya masih ada masa dan kenapa perlu dia join. So you boleh tak bagi macam saya cakap tadi lah, sebenarnya apa you target dengan ARP ni, dia punya outcome you apa sebenarnya yang menyebabkan you dah start umur 20 you start untuk gangster. Itu banyak kan. What we call it as a, what is your big why? Kan? Oh, Okay. So sebenarnya saya ada satu macam visi sendirilah in life. Masa sekarang mendengar, saya memang tak expose dengan volunteerism sebab saya sangat sibuk dengan cadet. Setiap tahun pergi sini kawat, sana kawat, sini kawat. Jadi benda tu rasa macam bosan lah nak buat satu lepas tu sama juga kawat masa universiti sampai dah nak jadi akak polis. Tak masuk universiti, degree, masuk polis lagi actually. Tapi bila masuk sukses ni, dia bagi saya vision lain, which is masuk sukses ni bukan kawat je. You can be volunteerism, you boleh bagi khidmat masyarakat ke orang. Jadi bila saya fikir benda macam tu kan, it somehow related dengan ARP. Bila ARP ni dia ada banyak company, dan dalam company tu you boleh explore banyak benda. That's why saya nak nasihatkan dari young generation kan, untuk buat ARP. Because for me, masa lalu tu sangat sayang sebab kalau saya start awal saya ada banyak lagi masa, tapi bila saya start lambat, my masa is until 25 years old. Okay, after that saya dah tak boleh proceed with ARP. So I hope everyone can achieve ARP, join ARP lagi awal daripada my umur 22. It's already too late now. It doesn't matter lah. It doesn't matter, tapi kena laju. Kalau slow tak dapat. Tapi sistem membantu kan untuk cepat kan? Sangat membantu. Ya, sistem membantu untuk kita bergerak dengan lebih pantas berbanding dengan manual. So last sekali untuk sesi refleksi kita ini. So saya nak Atira beritahu kat kita semua, apakah target Atira untuk tahun ini dan target Atira untuk keseluruhannya bagi ARP ini? Okay, target saya sendiri individually. Okay, saya nak masuk in lebih banyak program actually, and saya nak betul-betul fikir komponen banding yang betul-betul saya nak. Saya tak nak jadi macam gangster. Bila saya pilih ni, saya sebenarnya nak ni, tapi saya tak boleh move back. Benda ni berlaku dekat dua komponen. Sukan dan rekreasi dengan kemahiran, dengan sukan rekreasi dengan tambahan sama dia nak pilih volunteerism atau nak pilih kemahiran. Saya punya harapan lah untuk tak salah pilih lagi, and then untuk diri sendiri to banyak lagi dedahkan diri dengan banyak program, not only in CG PMS tapi lebih banyak program. Tapi salah pilih pun tetap boleh jadi. tetap boleh saya harap tapi untuk badan operasi kita, untuk pejabat beliau sukan, untuk kita sebagai badan operasi, kita juga target untuk Atira bahawa dia dapat complete 2 level pada tahun ini, iaitu dia dah baru just complete by this early April untuk bronze dia, dan kita ada masa minimal 6 bulan lagi untuk dia complete bagi tahap silver dia. So kita target untuk Atira sebenarnya untuk dia complete 2 level pada tahun ini, dan kemudian next year dia boleh complete untuk gold pula, dan kemudian dia dah almost there lah untuk habis semua. Dan dia pun graduate lah. So sekali lagi bagi pihak badan operasi yang boleh gitu, Kedah Manis dan juga Syed Asrul, pegawai Balai Sukan di Daerah Segamat, dan seluruh warga yang buat ARPRN ini di Segamat, di Johor dan juga di Malaysia, mengucapkan syabas dan tahniah kepada Nur Atira binti Halim Rashidi di atas pencapaian sebagai yang pertama menyempurnakan ARPRM menyusun sistem Prolog, iaitu sistem digital kita di Malaysia ini. Jadi ini membuktikan bahawa kita ada hasil yang boleh kita capai dalam menyusun sistem yang baru saja diimplementasikan tahun lepas oleh Kementerian Bea Sukan. Tahniah syabas diucapkan kepada Atira. Semoga perjalanan pada peringkat Perak selepas ini akan menjadi lebih berwarna-warni. Dengan cerita
even Perak pun dia nak fly ke mana? Indonesia kan Indonesia dan Thailand. Itu baru peringkat Perak. Nanti kalau peringkat emas saya rasa dia pergi dia akan buat ungkapan lah, maybe in the other universe. Macam tu kan, macam budak-budak TikTok buat tu. Okay, insyaAllah tahniah Hadirah. Jadi kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.